Hai, selamat datang ke program e-Belajar Anjuran Jabatan Pendidikan Negeri Melaka bagi subjek Ekonomi Tingkatan 4. Saya akan mengajar untuk bab 2 bagi tajuk pasaran. Okey, bagi bab ini, saya, Cikgu Zalina, akan mengajar tajuk keanjalan harga. Okey, standard pembelajaran yang akan diajar bagi topik ini ialah menjelaskan konsep keanjalan harga permintaan dan membuat pengiraan mudah, dan juga menjelaskan keanjalan harga permintaan anjal dan keanjalan harga permintaan tak anjal berdasarkan raja dan pekali keanjalan. Mari kita lihat apa yang dimaksudkan dengan keanjalan harga permintaan ataupun kita ringkaskan sebagai ED. E ialah elasticity yang bermaksud keanjalan, manakala D pula ialah demand yang bermaksud permintaan. Jadi, maksud keanjalan harga permintaan ialah ataupun ED mengukur peratus perubahan dalam kuantiti diminta kesan daripada peratus perubahan harga barang itu sendiri. Okey, dalam memberi maksud keanjalan harga permintaan, perkataan diminta perlulah ditulis bagi membezakan antara keanjalan permintaan ataupun keanjalan penawaran. Okey, jadi untuk mengingatkan maksud keanjalan permintaan, kita boleh terbitkan juga melalui rumus yang akan digunakan dalam pengiraan keanjalan permintaan nanti. Okey, sekiranya pelajar tidak dapat mengingati maksud, pelajar boleh tengok pada rumus yang akan digunakan dalam pengiraan nanti. Okey, kita akan tengok apakah rumus yang akan digunakan dalam slide yang berikutnya. Jadi pelajar, rumus yang kita akan gunakan untuk mengira keanjalan harga permintaan ialah peratus perubahan kuantiti bahagi dengan peratus perubahan harga. Okey, jika pelajar lihat dalam rumus yang dipaparkan tu terdapat simbol segitiga. Simbol segitiga tu membawa maksud perubahan. Okey, cuba pelajar tengok di sini. Macam mana yang saya katakan, rumus boleh mengingatkan pelajar kepada maksud keanjalan. Rumus keanjalan ialah peratus perubahan kuantiti bahagi peratus perubahan harga. Jadi, pelajar cuma perlu gantikan perkataan bahagi tadi kepada perkataan kesan daripada. So, daripada rumus tadi, kita boleh mengingatkan maksud keanjalan permintaan dengan hanya menggantikan perkataan bahagi kepada kesan daripada. Kalau kita perhatikan, rumus ialah peratus perubahan kuantiti bahagi peratus perubahan harga. Manakala maksud keanjalan permintaan pula mengukur peratus perubahan kuantiti kesan daripada peratus perubahan harga. Okey, di sini saya tunjukkan jalan penyelesaian bagi mencari keanjalan harga permintaan. Okey, jalan penyelesaian ini saya kembangkan melalui rumus yang saya ajar tadi. Biasanya saya akan ajar pelajar saya untuk mengingatkan Q koko bahagi dengan P popo. Di mana Q tadi ataupun Q1 iaitu kuantiti baru, Ko pula ataupun Q0 ialah kuantiti asal, manakala P ataupun P1 ialah harga baru dan Po pula Po atau P0 ialah harga asal. Jadi daripada sini nanti pelajar akan mudah untuk mengingat cara penyelesaian untuk mencari keanjalan harga permintaan, iaitu dengan cara mengingat Q koko bahagi P popo. Okey, ini adalah contoh pengiraan
untuk mencari keanjalan harga permintaan. Okey, soalan yang diberi ialah hitung nilai keanjalan harga permintaan bagi beras apabila harga beras meningkat dari RM5 ke RM6 dan kuantiti diminta turun daripada 20 kilo kepada 18 kilo. Okey, jadi pelajar perlu kenal pasti dulu yang mana satu kuantiti baru, yang mana satu kuantiti asal dan juga yang mana satu harga baru dan yang mana satu harga asal. Jadi, apabila pelajar telah kenal pasti item-item tersebut, pelajar cuma perlu masukkan saja item-item itu tadi dalam rumus yang telah pelajar hafal. Okey. Untuk pengiraan ini terdapat 3 langkah, iaitu langkah 1, pelajar perlu mengira peratus perubahan kuantiti diminta. Langkah 2, mengira peratus perubahan harga. Manakala langkah ketiga, apa yang pelajar perlu lakukan adalah mengira keanjalan harga permintaan selepas pelajar dapat mencari peratus perubahan kuantiti dan peratus perubahan harga tadi. Okey, ini merupakan langkah terakhirlah, kemudian pelajar akan dapat jawapan akhirnya. Di akhir sesi ini, pelajar akan dapat mengira keanjalan harga permintaan yang telah saya ajar tadi. Sebagai latihan pengukuhan, pelajar boleh rujuk buku teks muka surat 91 dan pelajar boleh membuat latihan aktiviti 2.2.2. Okey, pelajar perlu menyelesaikan aktiviti tersebut berpandukan tunjuk ajar yang telah saya berikan sebelum ini. Okey, subtopik seterusnya yang akan kita belajar ialah keanjalan harga permintaan anjal dan tak anjal. Okey, keanjalan harga permintaan terbahagi kepada 2, iaitu permintaan anjal dan juga permintaan tak anjal. Okey, jadi pelajar perlu membezakan apakah ciri-ciri permintaan anjal dan apakah ciri-ciri permintaan tak anjal. Okey. Ciri permintaan anjal ialah yang pertama, nilai keanjalannya adalah lebih daripada 1 ataupun nilai keanjalannya lebih besar daripada 1. Ciri kedua ialah pengguna sangat responsif terhadap perubahan harga. Ciri ketiga pula, keluk permintaannya lebih landai. Rupa bentuk keluk permintaan landai ni saya akan tunjukkan dalam slide yang selepas ini. Okey, contoh barang anjal ialah barang mewah. Manakala ciri permintaan tak anjal pula ialah nilai keanjalannya kurang dari 1. Ciri kedua, pengguna kurang responsif terhadap perubahan harga. Keluk permintaan tak anjal lebih curam. Manakala contoh barang tak anjal ialah barang keperluan. Okey, di sini saya akan tunjukkan perbezaan antara keluk permintaan anjal dan juga keluk permintaan tak anjal. Okey, rupa keluk permintaan anjal adalah lebih landai, okey, ataupun lebih datar. Kalau nak dibandingkan dengan keluk permintaan tak anjal, yang di mana keluk permintaan tak anjal adalah lebih curam. Okey, di sini kita boleh lihatlah perbezaan di antara keluk permintaan anjal dan juga keluk permintaan tak anjal.
Di akhir sesi ini, pelajar akan dapat menjelaskan keanjalan harga permintaan anjal dan juga keanjalan harga permintaan tak anjal berdasarkan rajah dan pekali keanjalan. Dengan ini berakhirlah sesi pengajaran saya bagi tajuk keanjalan harga. Diharap pelajar semua faham dengan apa yang telah saya kongsikan. Dan saya harap perkongsian ini dapat dimanfaatkan oleh semua pelajar.